Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang saya kasihi. Apa khabar saudara tamparan maut? Saya mendoakan anda saudara sihat walafiat. Fu, how are you Fu? Semoga Hui sihat walafiat. Begitu juga dengan saudara Muhammad Ridwan. Waalaikumsalam. Muhammad Tahir Kasim. Saudara Syuhami Megat Ridwan. Saudara Murid Nurizan, saudara Ali Abdullah. Itu juga dengan saudara Mizi Aziz. Apa khabar Mizi? Besok dah boleh balik kampung dah dulu rasanya. Umi Abah, apa khabar Mi? Saudara Mak Azrul, saudara Muhammad Karya Ahmad, saudara Azman Manila Baharudin. Azman Manila. Saudara Chong, how are you? Saudara Nurzihan Pak Syarif. Begitu juga dengan saudara Muhammad Adrin Aziz, Muhammad Diah, Thomas Tan. Terima kasih saudara Thomas Tan, sahabat malam menemani saya. Saudara Syarum Juandi, saudara Mak Isa Awang, Mira Harun. Apa khabar Mira? Syah Putra, waalaikumsalam. Alhamdulillah sehatlah saya. Syah, Farizan Osman, Mahatmat, Mat Safari, Mat Zun, saudara Kosno Selamat, apa khabar saudara? Saudara Fuad Rahman, apa khabar saudara Fuad? Malam ni apa lah gamaknya jamuan makannya ya. Saudara Kamarul Zaman, Fau GH, Rashid Mustafa, Azaiman Abdullah, Hamzah Hussein, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf sebab saya harus memberi pencerahan. Rusinin Kurungot, apa tajuk pencerahan malam ini? InsyaAllah sekejap lagi saya beritahu. Baik, saya harus memberi pencerahan dulu tentang kedudukan COVID-19 hari ini, hari Isnin 13 September. Dan nampak gayanya hari ini ada penurunan yang agak ketara. Sebab semalam 19,198. Tapi hari ini 16,073 saja warga kita yang dijangkiti. Jadi berusahalah kita untuk menurunkan lagi. Kerana jumlah keseluruhan sudah 1,995,771 warga kita yang telah dijangkiti oleh virus corona. Dan hari ini seperti biasalah, Kementerian Kesihatan masih lagi tak melaporkan berapa jumlah kematiannya. Sebab sehingga semalam sudah 20,419. Jadi bila saya tak dapat laporan, saya tak boleh menyatakan berapa jumlahnya saudara ya. Di Perlis hari ini ada susut daripada 67 kepada 41. Begitu juga di Kedah susut sedikit daripada 1,256 kepada 1,191. Di Pulau Pinang juga susut daripada 1,309 kepada 1,243. Begitu juga di Perak ada susutnya daripada 1,118 kepada 1,011. Di Selangor terus susut daripada 2,347 kepada 1,947. Alhamdulillah. Moga angka-angka ini terus susut. Jangan pula dinaik pula ya. Begitu juga di wilayah persekutuan, tapi wilayah persekutuan ni ada meningkat sikit daripada 376 kepada 398. Di Putrajaya susut daripada 32 kepada 16. Begitu juga di Negeri Sembilan susut. Semalam 283, hari ini 156. Di Melaka juga alhamdulillah susut daripada 340 kepada 206. Di Johor angka masih lagi 2,000 ke atas. Namun begitu adalah sedikit susut sebab semalam 2,110, hari ini 2,030. Tetapi di Pahang, ya macam saya katakan, kawasan-kawasan pantai berhampiran dengan Laut Cina Selatan ni, sebab di Pahang naik daripada 584 kepada 878. Tetapi di Terengganu ada sedikit susutnya daripada 930 kepada 704. Di Kelantan juga alhamdulillah ada susut, tetapi masih lagi 1,000 ke atas sebab semalam 1,435, hari ini 1,070 warga Kelantan yang dijangkiti oleh virus corona. Di Sabah juga nampak gayanya alhamdulillah ada susut sedikit daripada 1,717 kepada 1,649. Tetapi di Labuan tiba-tiba dia naik balik daripada 3 kepada 11. Dan di Sarawak juga ada susut ya, iaitu daripada 5,291 kepada 3,522. Walaupun susut di Sarawak, tapi angkanya masih yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Sebab itu saya katakan
bahawa negeri yang terletak di sekitar pesisir Laut Cina Selatan harus sentiasa berhati-hati. Dan saya khawatir sebab mungkin musim monsun sudah menghampiri kita. Kalau dia sejuk, maka virus corona ini mudah membiak. Keseluruhan untuk saat ini, untuk hari ini saudara, 13 September, jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 249,517 orang. Itu yang dapat saya laporkan. Baik, saudara, kita masuk tazkirah singkat. Iaitu ada 4 perkara yang dipertanggungjawabkan kepada kita dan kita akan disoal bila kita bertemu pencipta yang abadi, iaitu disebut itu Yaumul Hisab. Bila kita dihisab dan ditanya bahawa ketika itu kita akan ditanya, apakah kamu gunakan usia kamu sepanjang kamu hidup di dunia ini? Apa kamu gunakan usia kamu? Apakah untuk kebaikan? Apakah kamu gunakan untuk amalan ibadat kamu? Kemudian, jika kamu orang yang berilmu, apakah kamu gunakan ilmu kamu itu untuk kebaikan, ataupun kamu cerita pada orang, atau kamu beri pengajaran? Begitu juga tentang usia kamu tu mesti ditanya. Sepanjang usia kamu, apa yang kamu lakukan sepanjang hidup di dunia ini? Dan paling penting ialah tentang harta kita. Harta ini dia akan tanya dari mana kamu dapat sumbernya dan ke mana kamu gunakan. Apakah kamu perolehi harta itu dengan jalan yang baik? Apakah kamu gunakan harta kamu itu untuk menderma, sedekah, membantu orang? Ini soal harta ini seringkali akan ditanya bahawa dia bukan satu soalan, 2 soalan. Kalau usia ditanya, usia kamu buat apa? Ilmu kamu buat apa? Tapi harta ni dari mana kamu dapat? Jadi saudara yang punya harta, berhati-hatilah. Dan dalam kita berusaha mencari harta ini, carilah harta dengan jalan yang sehalal mungkin, saudara ya. Jadi bagi saya mengharapkan anda semua sentiasa dalam keadaan yang mengikuti jalan-jalan lunas-lunas kehidupan yang diunjurkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik saudara, mutiara kita hari ini kiriman sahabat saya, saudara Cikgu Hibil. Ya, jadi katanya, cintailah pekerjaan kita. Walaupun tidak menjadikan kita orang kaya, tetapi pekerjaan kita itulah jalan kita mencari rezeki yang halal. Semoga Allah memudahkan urusan kita dan dibukakan untuk kita pintu-pintu rezeki dan pintu kebaikan. Ingat saudara, dia kata, bantulah perahu saudara anda menyeberangi sungai. Nescaya perahu anda sendiri turut sampai ke seberang. Jadi dalam perumpamaan dalam sungai, bantulah saudara kita menyeberangi sungai dengan perahu. InsyaAllah anda juga akan sampai ke destinasi. Terima kasih saudara Cikgu Hibil. Moga anda sehat dan tidak henti-henti menghantar kiriman kepada saya. Kata-kata tadi adalah kiriman daripada yang diambil daripada kitab-kitab Hindu. Saudara? Baik. Salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Dan kalau negara berbelanja tanpa had, maka kita akan menuju kemuflisan. Cerita tentang moratorium ni belum ada cerita lagi. Begitu juga tentang wang tuntutan RM10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja masih belum tuntas sepenuhnya. Dan kepada teman-teman yang berurusan hari ini, kalau dah dapat tu, berbelanjalah seadanya. Tak banyak mana pun saya tahu. Dapat RM1,000. Hari ini RM1,000 nak buat macam mana? Seperti kain. Kain yang singkat, tutup pusat, nampak lutut, tutup lutut, nampak pusat. Kerana hari ini barang mahal. Semalam dah letih dah saya menjerit tentang apa ini. Kedudukan barang yang tidak ada tanda-tanda berkurangan, tidak ada tanda-tanda dapat dikawal. Dan warga kita terus tersepit dan terhimpit. Dan begitu juga dengan bantuan masih lagi tidak menampakkan cerianya. Sepatutnya bila ada bantuan adalah keceriaan, walaupun jumlahnya tidak sebanyak mana pun. Katanya 1,600, pergi bagi bulan ini 600, bulan depan dah bagi lagi 500. Dan begitulah keadaannya pada perjanjiannya sebagaimana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Tapi tidak terlaksana sebagaimana yang dijanjikan kerana masih lagi tak dapat. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini adalah siapa sebenarnya yang munafik?
Ini kadang-kadang kita tuduh orang munafik. Tapi sebenarnya, siapa sebenarnya yang munafik? Sebelum saya memberi pencerahan tentang siapa sebenarnya yang munafik, kita santun dulu kata pantun Pak Nazir. Menurut Pak Nazir, dalam bait-bait pantunnya, selepas memetik ciku di desa, Pak Ali pergi menjerat. Melayu berpolitik, mengidam kuasa, apa peduli bangsa melarat. Jadi Pak Nazir ni dia marah sebenarnya pada pimpinan kita yang meletakkan politik itu mengatasi segala-galanya tanpa menghiraukan untuk nasib bangsa kita. Ia sadar optalok. Siapa gerangannya? Sabarlah nanti slowly kita akan tahu, saudara. Saudara Nasaruddin Amin, saudara Mal Arif. Kata Pak Nazir lagi, beli longan di Pekan Berengit, buah papaya, air kelapa. Jangan berangan meninggi langit, kok berjaya, diri dilupa. Itu keadaannya, jangan kita berangan tinggi melangit. Tapi akhirnya kalau berjaya pun, diri kita dilupa. Bila anda menyokong pemimpin dan sebagainya. Saudara? Pak, bila saya memberi pencerahan ini, saya perlu mengingatkan pada teman-teman yang membuat suntingan, yang dimasukkan dalam channel YouTube ataupun channel Instagram dan sebagainya, maka anda haruslah bertanggungjawab atas setiap suntingan. Saya tidak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Semalam ada 3 suntingan yang dilakukan dan saya lihat ada yang satu tu okeylah maksudnya. Tapi lagi jugalah bila bagi tajuk kata saya mengamuk, bila kata saya membelasah. Bagi saya menceritakan pencerahan. Jadi sepatutnya diambil dari awal sampai habis. Janganlah ambil 10 minit. Jadi tak mencapai matlamat. Nak guna-gunalah. Saya tak marah. Saya tak akan menuntut itu ini. Saya tahu sebab teman-teman ada yang buat channel ini masuk dalam YouTube dan sebagainya. Mungkin boleh mendapat pendapatan. Carry on. Saya tak ada masalah pada saya. Saya tidak meminta 10 sen pun. Apa yang saya lakukan saban hari tidak lain tak bukan adalah memberi pencerahan mengikut pengetahuan saya, informasi yang saya dapat melalui pembacaan dan melalui pengalaman-pengalaman saya, dan memberi pencerahan supaya warga kita dia tahu kedudukan sebenarnya. Kerana ini adalah pencerahan politik. Bila pencerahan ini mesti ada yang bersetuju dan juga yang tak bersetuju. Jadi prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tidak bersetuju, saya tak marah. Kalau anda bersetuju, saya suka. Itu saja saya. Dan kalau saudara ada apa-apa ini permasalahan atau nak bertanya, sila hantar kiriman, insya-Allah. Saya akan santuni. Macam malam ni ada banyak kiriman apa semua. Saya cuba nak menyantuni sedikit-sedikit untuk kebaikan kita bersama. Cuma gunakanlah bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang melambangkan kita adalah bangsa harmonis. Kita adalah warga cinta damai. Ingat saudara, itu prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dan pencerahan ini adalah pencerahan politik, bukan pencerahan ekonomi, bukan pencerahan kerjaya dan sebagainya, bukan juga pencerahan dari segi ilmu kedoktoran. Saya hanyalah insan biasa yang cuba untuk memberi pencerahan sepengetahuan saya, untuk kita berkongsi pandangan dan pengetahuan saya, ya. Hari ini macam mana yang kita tahu, semua orang dapat melihat kalau menonton TV tadi daripada jam 10 pagi sampai jam 11. Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong telah pun merasmikan pembukaan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-14 di Dewan Rakyat. Artinya Parlimen kita bersidang dah 14 kali dah, 14 penggal. Dan ini adalah penggal yang keempat ataupun tahun keempat. Jadi cuma baginda dalam keseriusannya, baginda menyatakan kalau siapa nak menjawab persoalan yang dilontarkan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong, dia kata tunggulah tahun depan. Iaitu kita mempunyai payung negara yang jovial, yang menyantuni rakyat. Dan saya agak terpanggil untuk mengungkapkan semula 3 rangkap pantun yang dilontarkan oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong dalam perasmian tersebut. Kata baginda, titah baginda, dari Segamat ke Kota Tinggi, hajat mulanya ke Kuala Pahang. Pada yang berhormat, ikhlaslah berbakti, tidaklah rakyat gusar dan bimbang.
Ya, jadi dalam pantun baginda menyindir ahli parlimen seramai 219 orang. Seorang tak dapat datang, itu ini baru bian. Jadi kata baginda, pada yang berhormat berikhlaslah berbakti. Jadi agar rakyat tidaklah gusar dan bimbang. Kemudian dalam titah baginda lagi, kalau memandang langit yang tinggi, jangan lupa rumput di bawah. Bekerjalah yang berhormat sepenuh hati, mertabatkan negara kembali bermaruah. Jadi baginda gusar melihat kedudukan negara kita sejak berbulan-bulan ini, sejak pilihan raya lalu, masih lagi belum ada sinar yang meyakinkan kepada rakyat untuk hidup dalam keadaan yang sesempurna sebagaimana sebelum pilihan raya yang ke-14 dulu. Dan akhirnya baginda bertitah, rempah halia digaul diuli. Cantik bahasanya, ya. Buat ramuan nasi kebuli. Sumpah setia ketaatan diberi. Pertahankan negara dan ibu pertiwi. Saya yang ini sebab ada. Sebab bila baginda minta agar sumpah setia dan ketaatan setiap warga terhadap ini negara kita, ibu pertiwi kita, dan tentulah pada sistem raja-raja Melayu kita ni. Sebab ada juga kalangan ahli parlimen tu yang taat, yang mempertikaikan kuasa raja-raja dan sebagainya. Jadi sebab itulah baginda menitahkan agar setiap wakil rakyat, baginda mahu setiap wakil rakyat menyantuni rakyat yang diwakili. Jadi maksudnya turunlah ke lapangan, pergilah ke kampung-kampung, ke desa-desa, ke kawasan yang anda wakili. Jangan duduk di Kuala Lumpur berbolok-bolok mencari kuasa dan sebagainya. Jadi baginda mengharapkan selama 17 hari bersidang ini dapat mencernakan sesuatu pandangan, buah fikiran untuk ditangani oleh kerajaan dalam menyelesaikan masalah COVID dan juga masalah ekonomi. Sebab itu titah baginda bahawa rupanya semua surat-surat yang anda hantar kepada istana, baginda baca. Baginda menatap setiap isi surat. Sebab itu baginda mengatakan baginda terkesan bahawa baginda dapat tahu rakyat baginda dalam keadaan yang susah, hidup gusar. Jadi kata titah baginda, dia kata rakyat terlalu lama dia belenggu dengan masa depan yang kelam, bergelut dengan isu kesihatan dan juga kemurungan ekonomi. Jadi sebab itu saya katakan bahawa payung mahkota kita ni begitu memahami kehidupan rakyat. Bukan baginda tak mendengar, bukan baginda tak memahami, cuma baginda bertitah bila sampai waktunya. Bila macam di Dewan Parlimen tu, maka baginda melontarkan isi hati baginda. Memanglah ada ucapan-ucapan lain tentang perancangan itu dan ini, tu biasalah kerajaan baginda. Tetapi kalau nak melihat dari isi hati baginda, bagi saya baginda mahukan setiap wakil rakyat, macam saya kata tak malam, kena turun ke lapangan, santuni rakyat yang diwakili. Dan baginda memahami rakyat sudah begitu lama berada dalam kemurungan, kegusaran ekonomi dan juga diganggu fikiran dengan COVID-19. Jadi itulah sebab itulah baginda berseru agar supaya dikembalikan, usahakanlah dikembalikan agar kesihatan rakyat kembali pulih seperti biasa dan ekonomi kita dirancangkan pembangunannya. Cara bagaimanapun, jadi tuanku kata terpulanglah pada wakil rakyat semua. Itu intipati titah baginda hari ini. Saya nak ulas selama 1 jam titah baginda itu, panjanglah saya. Cuma saya juga ingin menyantuni kesan daripada itu. Saya telah melontarkan beberapa pandangan sebelum saya buat live ini tentang siapa sebenarnya munafik. Jadi apa kata seorang pelayar memakai nama Pusaka Melayu. Dia kata kalau bolehlah kita malam ni tolonglah bicarakan pasal moratorium untuk pembelian perumahan kaki tangan kerajaan. Saya dah lontarkan benda ini 2 bulan ke 3 bulan dulu. Seperti dengan LPSA. Setidak-tidaknya jika diberikan moratorium pada pesara dan kaki tangan kerajaan, dapatlah juga mengurangkan beban yang ditanggung. Begitu juga dengan frontliner. Dan mereka akan dikenang dalam pemberian moratorium LPSA ini. Kerana pinjaman perumahan kerajaan di bawah urusan kerajaan sendiri, bukannya pihak lain. Benar. Jadi sepatutnya pimpinan negara harus melihat aspek ini. Sebab kaki tangan kerajaan pun terbeban.
Walaupun mereka ada gaji setiap bulan, tapi kehidupan ekonomi yang begitu menekan sekarang ini membuatkan mereka tak bernafas. Begitu juga mereka yang dah pencen. Pencennya dapat tak macam dulu. Jadi mungkin gajinya setengah bulan daripada apa yang diperolehi sebelum ini. Jadi kalau mereka membeli rumah, buat pinjaman daripada kerajaan. Jadi moratorium ini kerajaan harus memberi kepada bekas-bekas kaki tangan kerajaan. Saya mengharapkan agar JPA, Kementerian Kewangan dapat melihat permasalahan ini agar warga kita, terutama bekas kaki tangan kerajaan ini, dapat menghela nafas kelegaan. Mereka tidak mengambil pinjaman daripada bank, tapi mereka membuat pinjaman daripada kerajaan. Begitu juga dengan saudara Azam Khairil. Dia menzahirkan kerunsingan. Kerana kalau anak-anak kita ni kembali ke sekolah, mula 3 bulan nanti mengikut Menteri Pendidikan, ada yang bersekolah, ada yang 2 minggu kemudian. Tapi isunya, ceritanya, anak-anak kita ni akan mula kembali ke sekolah. Dalam keadaan sekarang ini tentulah yang merunsingkan fikiran pada ibu bapa, pertama persoalan tentang uniform. Setiap anak-anak kita ni tak bolehlah lagi menggunakan selai uniform saja, sebab SOP kita bila dia keluar balik rumah kena cuci. Jadi dia kena ada sekurang-kurangnya 3 helai uniform. Ini akan membebankan ibu bapa. Kalau anaknya 3 orang sekolah, artinya dia kena cari 9 helai, 9 pasang pakaian seragam sekolah. Kalau anak-anak ke sekolah tanpa baju itu dibersih, maka dia terdedah dengan COVID-19. Saya juga ingin berpesan kepada ibu bapa, anak-anak kita yang pergi sekolah nanti itu, bila balik, ambil bajunya, pastikan dibasuh. Bila kita basuh baju tu, kalau selai saja, bagaimana kalau musim hujan? Bila nak kering baju tu? Dan kalau 2 hari hujan, takkanlah sebab itu tak sekolah anak-anak kita. Paling penting pula menurut Azam Khairil, iaitu tentang perbelanjaan. Macam mana duit belanja dia? Tak banyaklah, mungkin RM1 ataupun zaman saya dulu 5 sen aja. Tapi zaman sekarang ni nasi lemak pun RM1, RM1.50. Jadi takkan anak nak pergi ke sekolah dengan perut yang lapar. Masalah ini perlu juga diperhalusi oleh pimpinan Kementerian Pendidikan. Dulu kita ada bantuan makanan, sepatutnya hendaklah diteruskan. Cuma saya suka juga, saya dengar Saudara Azmi Nordin. Dia hantar pada saya, dia kata, "Tok, saya tinggal di Parlimen Bagan Datuk, ialah kawasan Presiden UMNO. Dia kata semua bantuan selesai dengan baik." Itu sebab saya katakan bahawa kawasan Presiden ni, ahli jawatan kuasa UMNO bahagiannya, cawangannya bergerak, maka dapatlah semua rakyat sebagaimana apa yang diharapkan. Sebab itu saya minta supaya pimpinan di bahagian-bahagian yang lain contohi bahagian Bagan Datuk, contohi bahagian Lenggong, contohi bahagian Lumut. Setakat hari ini yang dapatan saya. Bagaimana bahagian-bahagian yang lain yang tak dapat. Sebab itu hari ini Puan Wan Rohana dia kata kena tengok juga tentang rakyat marahan yang susah, iaitu di kalangan penjaja jalanan ataupun pengusaha kantin sekolah. Begitu juga bagaimana dengan buku sekolah dan bas sekolah yang teruk terjejas. Ini sebab tu saya katakan bahawa kita nak memulakan kembali kehidupan bukanlah satu benda yang mudah. Sebab ini ada rentetannya. Jadi pimpinan kerajaan sepatutnya kalau adalah bantuan-bantuan itu kena disalurkan dengan segera. Tak boleh mewujudkan birokrasi dan sebagainya. Sebagaimana Saudara Abdul Ghani Husin pula dia bertanya kepada saya. Ini masalah yang besar ni, menyangkut soal agama kita. Iaitu Saudara Abdul Ghani Husin dia tanya, dia kata, apa cerita Imam Masjid Putrajaya ni? Dia suruh siapa yang viralkan pasal sembahyang Jumaat tu minta maaf kat dia. Pasal apa pula orang minta maaf kat dia? Besar sangat ke pangkat dia? Ini sebagai tu saya, Saudara Taram Shah dari Muar petang tadi dia hantar culipan kepada saya. Dia kata sebenarnya kalaulah Menteri Agama kita ni pergi berjumpa dengan Kementerian Kesihatan, berbincang agar kota daripada 30 orang ke 100 orang ni ditambah lagi sebab keadaan dah okey. Pulihkan masjid dulu. Tak adalah timbul masalah ini. Dan saya melihat kenyataan daripada Imam Besar Masjid Putrajaya, Ustaz Ikmal Zaidi. Bukanlah saya bijak sangat, bukanlah saya faham sangat tentang sejarah Islam. Saya tak nampak. Saya tidak terjumpa, belum pernah saya terjumpa ada sebaris ayat yang menghalang orang untuk menunaikan solat. Sedangkan kalau kita tengok apa yang saya lontarkan semalam, 2 hari lepas,
Suasana yang wujud di Masjid Putrajaya itu satu benda yang tak sepatutnya berlaku begitu. Pertama, menteri masuk, lepas itu cara dia tutup pintu tu memang macam tutup pintu jail, berdemam, berbunyi. Saya serun lah hati saya, takkanlah begini caranya pimpinan Islam melayan warga sesama Islam. Apalah salahnya kalau boleh, sebab saya yakin kalau ikut Masjid Putrajaya tu dia ada 2 lapisan. Pintu, kemudian lapisan pertama macam dataran dalam tu, kemudian barulah kawasan solat. Apa salahnya bagi masuk mereka boleh solat dalam kawasan dataran? Ni soalnya nak menegakkan benang basah, nak minta maaf dengan dia. Pasal apa pula nak minta maaf dekat dia? Anda mewujudkan SOP yang agak menggusarkan dan SOP yang tidak menentu. Lepas tu rasa orang bersalah pula. Orang bukan kata pada you. Mereka apa yang viral benda itu, mereka menzahirkan bagaimana umat Islam nak semayang pun ditahan. Pintu-pintu masjid tak boleh ditutup sepatutnya. Patutnya dibuka. Sehebat-hebatnya saya di Mekah ke, di Masjid Nabawi ke, memang ada guard jaga. Tak ada pula ditutup, sentiasa terbuka. Ini rumah Allah. Jadi saya haraplah pada Ustaz Hikmah Zaidi itu berhentilah cari polemik. Tak usah nak tegakkan benang basah. Dah silap, maaf sajalah. Apalah salahnya saya bagi pihak jawatankuasa masjid mohon maaf atas apa kejadian berlaku Jumaat lalu, dan saya akan berbincang dengan Menteri Jabatan Perdana Menteri bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Ini orang nak pergi sembahyang. Lepas kamu tunjuk kamu hebat. Lu siapa? Ini yang saya marah lah bila saya tengok dia kata dia kata pihak terbaik tu, dia kata doalah supaya dapat hidayah apa semua. Hei ya Allah ya Tuhanku, tak habis-habis lah. Sebab dia kata bahawa masjid itu cuma ada boleh masuk lebih kurang 270 orang saja. Ini satu argument yang saya tak boleh terima lah. Itu saja sahaja. Jadi berhubung dengan keadaan masjid di Putrajaya tu, berhubunglah dengan pejabat menteri yang ada di Putrajaya tu, carilah jalan, damaikan, bukan nak tunjuk kamu hebat. Besok kalau kamu dah tak ada megang jawatan tu, macam mana? Orang tak pandang pun. Kadang-kadang kita ni, sebab itulah kita melihat umat Islam kadang-kadang membenci mereka yang menjaga masjid, pantang dapat jawatan sikit, berlagak aja lebih. Tak payah. Dah tular, terima hakikat. Nak tegak benang basah buat apa? Saya juga agak terkesan dengan apa yang dinyatakan oleh saudara Muhammad Ali Ahmad. Sebab dia kata yang Muhammad Datuk Seri Ismail Sabri bukan saja perlukan pasukan yang kuat untuk membantunya mengurus ekonomi dan juga melandaikan lekuk pandemik COVID-19. Tetapi dia juga perlukan semua orang yang ikhlas di sekelilingnya. Itu pandangan kegusaran saudara Muhammad Ali Ahmad. Waktu dia hantar kiriman, saya cuba menghayati. Memang benar. Bukan mudah untuk Perdana Menteri melaksanakan apa yang dititahkan oleh tuanku. Pertama, soal melandaikan lekuk kesannya COVID. Sedangkan semalam kemarin masih timbul polemik lagi. Berapa sebenarnya kematian? Hari ini tidak dilaporkan. Begitu juga dengan saya dah berkali-kali mengatakan, ini Imam Kangkung. Saya tak maulah begitu Saudara Syarif. Saya menzahirkan perasaan kita, benda tak elok, tak patutlah buat begitu. Ini menggambarkan tentang sikap. Jadi berbalik pada Datuk Ismail Sabri ini, dalam untuk menangani masalah COVID ini, kalau tak dicari ubatnya sampai bila pun tak akan selesai. Kerana kita akan beralih daripada pandemik kepada endemik. Dan mengikut Datuk Seri Syahmudin, mulai besok besar kemungkinan rentas negeri diizinkan. Kalau rentas negeri diizinkan, maka jika ada jangkitan, macam mana menyelesaikan? Kalau dulu orang sesama, sekurang-kurangnya ada ubat sesama. Kalau batuk, ada ubat batuk. Ini COVID-19 ni apa ubatnya? Hanya bergantung pada vaksin. Tak boleh begitu. Dan saya agak terkesan juga bila saya menatap kenyataan. Ini kadang-kadang dia orang ni main bercakap ajalah. Main lepas cakap aja tanpa memikirkan logikanya. Apabila dia kata, saya rasa tak silap saya, Bini Khalid Jamudin. Dia kata siapa nak pergi Langkawi, kalau naik kapal terbang tak payah dapat kelulusan polis. Tapi bawa kereta kena dapat kelulusan polis. Ini apa hal ni? Destinasinya sama. Nak ke Langkawi, naik kapal terbang cepat sampai saja.
Tapi kalau bawa kereta, naik feri. Jadi sepatutnya kalau katakan bahawa nak pergi ke Langkawi, mesti dapat kelulusan daripada pihak berkuasa dan sebagainya, maka semualah kena sama. Ini tak boleh. Jadi saya kata, macam lagu lah menteri ni. Kalau saya bercakap benda begini, orang kata saya marah pada menteri, saya benci pada mereka. Tidak. Tetapi cara mereka kadang-kadang melontarkan kenyataan, ya ikut suka mak bapak mereka je. Geram juga saya kata. Bila saya dapat kenyataan semalam ke kemarin, yang mana mau pergi ke Langkawi, naik kapal terbang, naik pesawat, tak perlu dapat kelulusan pihak berkuasa polis. Tapi kalau bawa kereta atau naik kenderaan naik darat, di darat, kena dapat ini kelulusan polis. Saya kata, di mana logikanya? Apa alasannya? Apakah dalam pesawat terbang dia tak ada jangkitan? Apakah di lapangan terbang tidak ada jangkitan? Apakah daripada lapangan nak pergi ke lapangan terbang itu, takkan semua berjalan kaki tu sampai ke lapangan terbang? Keluar rumah tu sampai dengan airport? Ataupun sampai di airport Langkawi? Nak ke mana? Sama ada nak pergi ke Pantai Cenang ke, nak pergi Pekan Langkawi, kena naik kereta juga. Ini saya tak nampak logika. Sepatutnya tak payahlah menyusahkan rakyat. Ini saya kata kadang-kadang SOP cak ayam. Sebab itu saya yakin bukanlah mudah untuk yang memohon pada menteri melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana yang ditah oleh tuanku. Begitu juga dengan tentang kedudukan ekonomi. Tadi saya buat kenyataan, ada pula kenyataan mengatakan kita negara sudah menerima kemasukan 7 bilion. Saya tengok-tengok rupanya 7 bilion itu penjualan bond. Itu saja pinjaman. Jadi kenapa rakyat nak dikelabukan? Bercakap terus terang. Bahawa ini cuba mengatakan ekonomi kita sudah pun beransur pulih. Beransur pulih macam mana? Kadang-kadang nak keluar juga kata-kata yang kasar. Mungkin kalau Datuk Lukman Adam disembur je lah. Saya tak sampai hati lah menyembur gitu. Tapi bagi saya, kenapa rakyat dikelirukan dengan kenyataan seolah kamu dah hebat sangat? Dan di mana logikanya? Baru tempoh seminggu, terus pelabur datang berbondong-bondong. Halo brother, jangan membohong, jangan menipu rakyat. Sepatutnya tak perlu keluar kenyataan. Sepatutnya berkatakan bahawa sekarang ini nampak-nampaknya ada bunga-bunga harapan. Sebab saya sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa sudah dihubungi oleh kaunterpart saya, oleh teman-teman ataupun pelabur-pelabur asing yang menunjuk minat untuk bersama. Dan sebagai buktinya, penjualan bond kita sudah pun dilanggan sejumlah 7 bilion. Okeylah. Ini tidak, ekonomi sudah pun rancak, ekonomi kita sudah ada peningkatan. Tingkat macam mana rakyat masih lagi melepih. Ini yang tak nampak lagi. Sebab itu saya katakan, Datuk Ismail Sabri dia kena sedar bahawa beliau mewakili UMNO. Kalau apa-apa saja kegagalan dilakukan, orang akan melihat ini kegagalan UMNO. Sebab lepas pilihan raya umum yang lalu, Kerajaan Pakatan Harapan diperintah oleh Tun Dr. Mahathir. Kemudian berlaku langkah Sheraton, dipimpin pula oleh Tan Sri Muhyiddin. Ada pula langkah 14-15 orang ini. Dan sekarang ni Datuk Ismail Sabri. Jadi dah 3 orang Perdana Menteri dalam sekali pilihan raya. Jangan sampai rakyat akhirnya merubah lagi. Tak tahulah. Itu keadaannya saudara. Sekarang itu sebab itu saya katakan bahawa Datuk Ismail Sabri perlu. Dia memerlukan pasokan media yang jelas dan mempunyai strategik dalam membuat kenyataan-kenyataan yang meyakinkan rakyat, yang kena ingat bahawa kehidupan rakyat perlu disantuni. Rakyat yang tertekan ini perlu disantuni. Bukan hanya sekadar melontar cakap-cakap, anda memanglah tak ada masalah menteri-menteri ini. Tapi rakyat yang gaji kecil macam mana? Semalam banyak orang bercakap dengan saya, kenapa saya melontarkan pandangan berhubung gambar-gambar yang tersebar di sekitar Kuala Lumpur. Saya menzahirkan itu saja. Jadi sekarang ni kawan-kawan dan lawan sedang memerhati dan mereka mendengar setiap ucapan yang dilontarkan oleh Yang Mohd Perdana Menteri. Sebab itu saya katakan sekarang ni pelabur-pelabur juga nak tahu apa dasar ekonomi kita, bagaimana dasar luar kita, bagaimana kedudukan keselamatan dalam negara. Saya terkejut juga tadi sebab tiba-tiba ada kenyataan katanya daripada bernama yang dikutip daripada dan keluar dalam Mail tak silap saya. Terkejut juga saya tadi bahawa dia kata kedutaan Jepun meramalkan akan ada kekacauan di rantau Asia, khususnya di kawasan-kawasan rumah ibadat.
Jadi bagi saya, kenapa berita itu disiarkan? Dan sahabat saya, Datuk Jailani, telah menghubungi pegawai di kedutaan Jepun. Dia kata tak ada pun. Jadi kenapa berita-berita begitu boleh tersiar? Dan ini berita bukan berita yang baik. Kononnya mungkin ada laku teroris dan apa semua. Ini kita warga cinta damai. Satu benda yang bagi saya tak nampak lah. Rakyat kita dah setahun, dah 2 tahun susah pun tidak memberontak. Kita masih lagi ada kita punya kesabaran. Kita ada lagi kita punya berserah pada Allah SWT. Jadi kenapa berita seperti itu tersiar dan dikutkan dari beberapa nama? Saya minta agar bernama membuat penjelasan. Dan pihak keselamatan perlu bertanya, kenapakah berita-berita begitu sekarang ni semua sembrono keluar, tidak memikirkan soal kesannya. Jadi kadang-kadang begini, kalau itu kesannya, bagaimana Prabowo merasakan, what is this? Dia betul lah, dia tak katakan Malaysia saja, dia kata Indonesia, Thailand, Vietnam, termasuk Malaysia. Jadi kenapa berita itu disiarkan? Seolah-olah, ini ingat bahawa akan berlaku kekecoh. Jadi kalau orang nak datang, orang takut. So this is something wrong lah, saya harap. Saya harap pihak yang berwajib dapat melihat dan mengkaji sejauh mana kebenaran satu berita itu dan kenapa disiarkan. Ada berita yang boleh kita siarkan, ada berita tak perlu kita siarkan. Saudara, sebab itu saya lihat memanglah kalau orang bertanya tentang COVID ni, kenapa jumlah angka disembunyi dan sebagainya, mungkinlah tidak mahu menggemparkan rakyat. Jadi berita-berita seperti itulah. Saya lihat tengok Mutiara Ilmu, dia kata Perikatan Nasional terbukti mengamalkan politik matlamat menghalalkan cara. Saya nak katakan bahawa kerajaan hari ini bukan kerajaan Perikatan Nasional. Saya harus membuat pembetulan. Kerana hingga saat ini, Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri tidak mengatakan kerajaan beliau adalah kerajaan Perikatan Nasional. Kalau beliau mengatakan kerajaan itu adalah kerajaan Perikatan Nasional, Datuk Ismail Sabri kena berhenti daripada UMNO. Ahli-ahli parlimen yang jadi menteri sekarang ni kena letak jawatan. Sebab UMNO dah buat keputusan tidak lagi bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional. Sebab itu beliau mengatakan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan bagaikan sebuah keluarga. Tapi nama belum sebut lagi. Ya, saudara Mutiara Ilmu. Jadi sekarang ni kita nampak bahawa kebanyakan mereka katanya rakyat dah nampak depan mata dengan jelas sekarang. PBBM berjuang untuk selamatkan diri dalam PR15 dengan gunakan UMNO dan PAS. Itu dia punya andaian bagi saya. Saya tidak nampak bahawa UMNO boleh dipergunakan sebab Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO Datuk Zahid Hamidi dah menyatakan bahawa kita akan bertanding secara solo. Begitu juga Timbalan Presiden Datuk Muhammad Haji Hassan juga menyatakan kalau Muafakat Nasional ini tidak disantuni, maka kita akan bertanding secara solo. Tak ada lagi dah. Forget about it. Jadi sebab itu saya dapat dari petang tadi Saudara Zailani Kamsani, di antara dia kata, salam tu, dia kata hakikatnya Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah seorang pemimpin yang berjiwa Islam dan berjiwa rakyat. Allah sudah tunjukkan kewibawaan dan kejujuran akhlak Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pemimpin-pemimpin politik yang selama ini takut dan cemas kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kenapa kebanyakan pemimpin UMNO dan PBM takut kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim? Dia kata cuba tanya kepada para pemimpin UMNO. Islam ditegakkan atas dasar kebenaran dan keadilan. Apakah pendapat saya ni selama ini, adakah kebanyakan pemimpin UMNO ini memperjuangkan kebenaran dan keadilan dalam rangka untuk menolong rakyat yang miskin, bergelandangan dan yang menganggur daripada sejak dia kata sejak zaman Barisan Nasional. Tak betul tu Saudara Zailan. Bukan dari zaman Barisan Nasional. Selepas kita tewas ni ramailah yang menganggur. Tapi saya dah nyatakan bahawa memang ramai setengah pemimpin dia ngeri. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim naik, Datuk Seri Anwar Ibrahim dia melakukan reformasi islah kepimpinan. Dia menentang korupsi. Jadi pemimpin-pemimpin yang seronok dengan korupsi, mereka tidak akan bersama. Takut. Sebab saya bukan nak, saya kenal sangat siapa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi orang kata saya macam-macam. Sebab saya menceritakan pencerahan saya yang benar. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia dari segi politik, soal peribadi saya tak mencampur sahaja. Ini soal politik. Politiknya dari dulu lagi adalah memperjuangkan kebenaran dan rakyat. Sejak lagi beliau memasuki UMNO, menjadi Ketua Pemuda UMNO, Menteri Jabatan Perdana Menteri, sebagai Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan. Bagi dia menegakkan syiar. Soal peribadi saya tak nak campur saudara, itu biar mahkamah menentukan dan sebagainya. Saya tak mau.
Saya tak mau terjebak dalam polemik peribadi. Tetapi yang saya katakan jelas. Waktu beliau menjadi Menteri Pendidikan, beliau merubah guru-guru, pelajar-pelajar supaya berpakaian secara Islam dalam masyarakat madani, walaupun masih ada lagi pakai skirt dan sebagainya. Tapi jangan dinafikan bahawa beliau menerapkan nilai-nilai Islam. Tapi memang orang tak senang. Kemudian bila masuk ke Kementerian Kewangan, beliau menerapkan sistem kewangan Islam, tak mau riba, tak mau korupsi. Sebab tu dia dengeri, dia takut. Jadi dalam keadaan begini, saya tak boleh cakap apalah saudara Zailan ni. Sebab beliau begitu lama disingkirkan daripada rumah UMNO, disingkirkan daripada lapangan politik. Tapi cuba, sebab saya katakan bahawa kalau saudara ingat 3 bulan ke 4 bulan dulu, saya dah cakap berkali-kali bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ibarat harimau terluka. Dulu beliau terkurung di belakang jeriji besi, tapi hari ini beliau sudah pun di luar. Jadi mereka yang pernah melukakan beliau itu bersiap-sialah. Pandangan saya, ini pencerahan saya melalui politik. Bukan saya katakan bahawa, bukan cakap soal peribadi saudara. Sebab itu apa kata saudara Arifin Ismail? Saudara Arifin Ismail, dia kata kerajaan sekarang ni adalah kerajaan boneka. Berdirinya goyang, duduknya rapuh. Jangan dikatakan taufan yang melanda. Angin sepoi bahasa pun ianya akan runtuh. Itu kenyataan yang benar. Pemerhatian yang jelas daripada saudara Arifin Ismail bahawa kerajaan Datuk Ismail Sabri ini memang rapuh. Sebab dengan bermodalkan 114 sokongan. Siang tadi saya berbual dengan 2-3 orang teman, bertanya dengan saya apa pandangan saya. Saya dah kata bahawa dari awal lagi saya katakan tak sepatutnya kita ambil kerasi kepartian. Kerana rakyat dah buat keputusan memilih parti. Kalau ikut parti, memilih Perikatan Pakatan Harapan di bawah lambang Parti Keadilan. Kalau ikut kepartian, sepatutnya keadilan yang perintah. Kita kena menghormati sistem demokrasi. Dalam demokrasi, yang kalah mesti menghormati yang menang. Dan yang menang tak boleh menindas. Itu prinsip demokrasi. Tapi sekarang ni, dah gitu jadinya, kita dengar je lah. Kita rakyat biasa. Tapi dari segi prinsip, saya kata dah salah. Sebab itu, saya melihat dari awal lagi. Sejak Barisan Nasional ditumbangkan oleh Pakatan Harapan, kepimpinan negara ini diterajui dalam cara demokrasi yang songsang. Demokrasi yang songsang. Sebab demokrasi mengatakan yang besar menguasai yang kecil. Dalam mana-mana keputusan, orang yang jumlah yang banyak itu menguasai yang kecil. Tapi tidak. Ia tidak berlaku begitu. Bila zaman Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, dia cuma bermodalkan 13 kursi saja daripada wakil-wakil dia dalam kumpulan Parti Perubumi Bersatu. Tetapi dia jadi Perdana Menteri yang overrule Parti Keadilan sejumlah 53 kursi, daripada DAP 42 kursi, daripada Amanah ada 11 kursi. Dan itu yang saya katakan songsang. Begitu juga bila berlaku langkah Sheraton. Tan Sri Muhyiddin bermodalkan dengan hanya 6 kursi parlimen saja bersama dengan dia. 6 overrule. UMNO ada 42 kursi, yang Azmin Ali bawa ada lebih kurang 13 orang. PAS ada 18 orang, yang 6 menguasai yang 18. Ini saya katakan songsang. Dan hari ini kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Ismail Sabri juga sebagai Perdana Menteri pun saya lihat dalam keadaan yang sebegitu. Tidak menepati kehendak ini demokrasi. Ini perbincangan saya siang tadi dengan kawan-kawan. Mereka minta pandangan. Jadi saudara jangan marah dengan saya. Kalau yang orang UMNO pun marah. Kalau gini Datuk sekarang ni rosak lah UMNO begini. Saya kata tidak. Kita harus berani menyatakan yang benar. Kalau kita kalah, kata kita kalah. Kalau pemimpin kita tak betul, kita kata pemimpin tak betul. Sebab UMNO ini dikalahkan dalam pilihan raya yang lalu kerana kita menyapu segala debu-debu sampah sarap di bawah kapet. Dan setengah pemimpin itu membohongi teraju kepimpinan negara. Itu keadaannya. Sebab itu, saya juga dah tengok pada saudara Chun Yin Yang. Dia kata, dalam Perhimpunan Agong UMNO, no this, no that. Tapi sekarang hakikatnya macam mana? Pemimpin UMNO yang berlari-lari, yang tengending-ending nak bersama dengan Tuan Sri Anwar Ibrahim. Itu keadaan saya.
Jadi saya cantik juga kisah saudara Mak Zubi Awaludin. Bila dia kata pandangan saya, dia kata jika UMNO tidak dipertahankan untuk kemenangan Piala Dunia ini, maka inilah titik mula kehancuran umat Melayu Islam di bumi Melayu ini. Itu benar. Yang Berhormat Mulia Tengku Razali berkali-kali mengatakan beliau khawatir kalaulah UMNO ini dihancurkan, maka di mana orang Melayu nak berpayung? Sebab itu beliau nak mempertahankan UMNO. Tapi siapa nak dengar cakap dia? Sebab beliau tidak mengamalkan politik warlords. Beliau tidak menguasai bahagian, nak bagi duit dan sebagainya. Dia tak ada. Pada dia true Democrat. Jadi kata saudara Zubir tadi, kehancuran ini adalah berpunca dari adanya parasit munafik dalam parti. Benar. Saban malam saya bercakap tentang kemunafikan mereka yang munafik dalam parti ini menjadi parasit. Jadi dia kata akar umbi sebenarnya dah muak, dah tak tahan melihat permainan dan percaruan politik. Jadi jangan terkejutlah jika sesuatu yang tidak diingini akan berlaku di peringkat akar umbi. Itu satu benda yang saya keep on warning. Saya selalu menyatakan saban malam bahawa suara akar umbi ini perlu disantuni, perlu didengar. Jangan kita rasakan diri kita pemimpin. Zaman pemimpin itu benar, segala-galanya sudah berakhir. Kena dengar. Jadi sebab itu katanya dia mahukan supaya semangat dan ahli UMNO ini perlu wajib dipulihkan sebelum menjelang hadirnya pilihan raya umum yang ke-15. Itu memang benar satu kenyataan yang jujur daripada seorang warga UMNO yang nak melihat parti UMNO ini terus melebarkan baterainya, sayapnya untuk mendepani lautan yang penuh, samudera yang penuh bergelora. Ini keadaan saudara. Sebab itu malam ini saya bawa topik siapa sebenarnya yang munafik. Sebab sekarang ni kalau saya lihat, tadi sebentar tadi saya bercakap dengan seorang teman saya. Dia kata segalanya sekarang ni dah jadi cacah marba. Segala-galanya dah jadi cacah marba, sahabat. Sebab hari ini petang tadi kalau benarlah Datuk Ismail Sabri menandatangani kerjasama, satu ini perpaduan ikatan, tapi bukan kontrak, kata ini Anthony Lok itu bukan satu kontrak, kata Datuk Sarudin Ayub itu bukan satu perjanjian. Ini merupakan satu persefahaman antara parti-parti Pakatan Harapan dengan kerajaan hari ini. Jadi kerajaan hari ini pun kita tak tahu kerajaan mana. Kerajaan parti mana yang mendominasikan kerajaan hari ini. Apakah antara kerjasama parti-parti Pakatan Harapan ini dengan kerajaan Barisan Nasional? Bukan. Sebab tidak disebut kerajaan Barisan Nasional. Apakah kerajaan Perikatan Nasional? Juga bukan. Apakah kerajaan apa yang ada sekarang ni? Dan wakil-wakil yang menandatangani persefahaman tersebut, dia tidak mewakili kesemua parti. Parti-parti di Sabah dan Sarawak tidak diwakili. Parti Unggul di Semenanjung, UMNO, siapa yang menandatangani? Kalaulah katakan Datuk Ismail Sabri menandatangani, beliau tak boleh nak sign bagi pihak UMNO. Benar, beliau adalah Perdana Menteri, tapi dia tidak mendapat mandat daripada UMNO. Sebab UMNO masih ada presidennya, masih ada timbalan presidennya, masih ada majlis tertingginya. Sebelum satu keputusan nak dibuat itu mesti dibincangkan, diperhalusi. Ini tidak. Yang ada adalah perbincangan antara Anwar Musa dan 4-5 orang lagi, termasuklah daripada PAS, daripada Tengku Zafrul, Sisa Agung ini Parti Berbumi Bersatu, Hamzah. Tapi daripada UMNO siapa? Tidak ada Sisa Agung UMNO. Sisa Agung UMNO tak hadir, Ketua Penerangan UMNO tak hadir, Presiden UMNO tak hadir. Yang ada, okey, Perdana Menteri setuju, okey, sebab dia sebagai Perdana Menteri dia nak kan menyantuni semua. Okey, tapi tak boleh disebut antara parti. Sebab itu saya kata sekarang ni dah jadi cacah marba. You mesti ingat bahawa kalau perjanjian itu antara parti, kerjasama rentas parti, maka perlulah diwakili oleh parti-parti. PAS juga tidak diwakili oleh presidennya. Bagaimana dengan Parti Warisan? Parti Warisan adalah dominan juga di Sabah. Bagaimana GPS di Sarawak? Jadi saya nampak pertemuan petang tadi, kalau ada pun satu perjanjian apa semua, bagi saya hanya satu bentuk kerjasama yang saya nampak terlalu rapuh, dalam kerajaan yang rapuh. Dan keadaan begini, saya melihat bahawa seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim pula sekarang ni dijadikan perisai untuk memastikan penentuan hayat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ini juga akhirnya
Anwar Ibrahim dan DAP sudah pun diperlukan untuk memperkukuhkan. Jadi adalah tujuhnya, dan pertama sekali minta supaya pembentangan rang undang-undang itu anti lompat mesti dilaksanakan di Parlimen. Pelaksanaan penurunan had umur pengundi dari setahun kepada 18 tahun. Pindaan perlembagaan persekutuan. Nak buat pindaan perlembagaan di Parlimen bukan mudah saja. Mesti mendapat two-third majority. Boleh sekadar nak cakap kita nak pindah itu, kita nak pindah ini. Macam ni rang undang-undang 355. Dari DAP dia minta supaya digugurkan. Dan kabarnya Perdana Menteri setuju. Pula dah saya kata. Macam mana keadaan warga PAS pula melihat keadaan begini? DAP PAS nak bawa pindaan rang undang-undang. Tapi DAP kata tak mau. Rakan-rakan daripada Sabah Sarawak juga tak mau. Jadi akhirnya orang cakap PAS ni sembang lebih. Sebab itu saya kata sebelum kita nak lontarkan sesuatu pandangan, sesuatu usaha berhubung rang undang-undang negara ini perlu diperhalusi. Bukan boleh main cakap begitu. So sekarang ni mana tak muka. Saya bersimpati juga dengan pimpinan PAS. Dan akhirnya dia akan ditomah macam-macam. Sudahlah baru semalam saya tengok dalam video, saya terkejut juga. Sekarang ni tular dalam video kenyataan Tuan Guru Haji Hadi sebagai Presiden PAS bila dia mengatakan bahawa rasuah itu tidak ada dalam hukum hudud. Saya pun terkejut. Hudud ni sebagai rang undang-undang, takzir ke jenayah apa semua ni. Jadi kalau rasuah itu tidak diistilahkan sebagai satu jenayah dalam hudud, ni timbul masalah lagi ni. Jadi dah kelibut segala-gala sekarang ni, dah bercelaru habis. Tetapi yang pastinya sekarang ini, mana dia no Anwar, no DAP. Sekarang ni saya nak tanya Anwar Musa, yang begitu lunyai kau balon Zahid Hamidi. Saya bukan nak mempertahankan Datuk Seri Zahid Hamidi, tidak. Tetapi waktu beliau berbual dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas usai saja Perhimpunan Agung UMNO pada 28 Mac lalu, maka perbualan itu cuma Anwar kata, wah hebat sangat lagi Zahid. Ni tegah ni, tak apa. Zahid pun cakap begitu, siapa cikgu dia apa semua. Biasalah, kawan. Dan itulah diambil dan dijaja satu Melaya ni bahawa Zahid Hamidi sudah nak bawa ini UMNO ini bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Sedangkan no Anwar, no DAP. Nah sekarang ni siapa dia? Where is no Anwar? Where is no DAP? Hari ini suka tak suka terbukti mereka dah seolah menjilat Anwar Ibrahim dan DAP hanya untuk mengekalkan kuasa. Ini yang saya katakan, sebab itu kita jangan dalam cakap sembarangan. Kerana itulah Zahid Hamidi mesti wajib disingkirkan daripada UMNO. Kerana dia Presiden sudah mengkhianati perjuangan parti. Sekarang siapa yang khianat? Sebab itu cakap begini, orang yang munafik aja. Mereka yang munafik. Dah hari ini saya yakin besok lusa akan dengarlah kenyataan-kenyataan yang memuji bahawa inilah tindakan yang terbaik, inilah untuk menyantuni, inilah untuk kepentingan negara, untuk kebaikan negara. Maka Anwar ini diangkat sebagai pemimpin yang bermulia hatinya untuk menyelesaikan masalah. Bagi saya, apakah selesai masalah ekonomi? Sebab itu saya bercakap dulu lagi bila saya pergi mengadakan bual bicara dengan teman saya Dato' Abdullah Sani dalam bual bicara sembang hangit jadi saya tetap warga UMNO. Dah saya ni sekarang ni sudah baik dengan orang PKR. Itu jadi kesalahan yang paling besar. Nak memecah belah ke UMNO kononnya. Sekarang ni siapa yang menjilat PKR? Siapa yang mengusung DAP? Siapa? Sebab itu saya katakan sekarang ni cakap tak boleh sembarangan. Jangan tuduh orang. Saya bersimpati dengan Tuan Hamid. Sekarang ni macam mana? Senang. Anwar Musa, Syahidan Kasim yang selama ni maki Zahid Hamidi. Ini kita tak boleh lah. Cakap dia lain, jangan kata gini. Lepas tu adalah puak-puak anak-anak buah dia balon Presiden. Bagai nak agak. Saya bersimpati. Tapi sekarang ni, sebab itu saya katakan politik ini suasana yang ada dinamikanya. Kita tak boleh menjatuhkan hukum. Ada masanya demi untuk kemaslahan negara. Ada waktunya kita perlu bekerjasama. Kita kerjasama lah, apa masalahnya. Tetapi bila hanya perbualan saja,
Bukan dia katakan, okey, kita nak buat satu perjanjian antara UMNO dengan Anwar Ibrahim. Bolehlah. Ini tidak. Jadi itu jadikan isu untuk memaksa. Minta supaya UMNO mengadakan perhimpunan. Maka mestilah diadakan pemilihan parti. Presiden UMNO kena disingkirkan. Presiden UMNO adalah munafik. Sekarang ni siapa yang munafik? Nah, sekarang ni siapa yang munafik? Yang dulu kau benci sangat bagai anak dengan Anwar Ibrahim. Tak boleh sebut langsung. Habislah segala cerita yang buruk-buruk pasal Anwar Ibrahim. Nah sekarang, boleh buat sekarang ni. Saya mintalah pimpinan yang selama hari ni, yang menuduh macam-macam tu, sekarang ni, anda nak cakap macam mana? Ya. So, pergilah jumpa Dr. Mahathir. Tun, kita kena baik dengan Anwar Ibrahim ni. Pergilah cakap dengan Dr. Mahathir. Kalau anda tak kena penyapak, anda kena tempelak dengan beliau. Pergilah jumpa dengan orang yang selama ni, macam mana PAS. Saya nak bertanya dengan pimpinan PAS sekarang. Kemana arah kita sekarang ni? Sebab itu saya katakan, semalam saya dah bercakap tentang muafakat nasional. Kita akan menghadapi pilihan raya. Dan mereka sekarang ni, saya cakap terus terang saudara, suka tak suka pun, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, beliau sudah pun diikat oleh PKR dan DAP. Beliau dalam keadaan yang agak bahaya dari segi politiknya. Kalau mereka tak sesuai, tak nak ikut cakap dia orang, sebab dia kena mengikut kepada saudara Fadil, Fadil apa nama dia tu, ketua penerangan ini komunikasi PKR, ahli Parlimen Lembah Pantai. Dia kata antara syaratnya pilihan raya tak boleh diadakan sebelum bulan Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai. Sebelum Julai 2022. Artinya mereka membuat persiapan. Sebab itu sekarang ni menjadi tanggungjawab warga UMNO, mereka akan umbi, let us move dalam tempoh 10 bulan daripada sekarang. Saya menggambarkan besar kemungkinan 7 bulan. Dalam tempoh 7 bulan ini, suka tak suka pilihan raya umum akan diadakan. Sebab itu setengah-setengah mereka yang sedap jadi menteri, yang jadi ahli parlimen, yang dapat duduk JSC, yang meninggalkan rumah UMNO, parasit-parasit ini nak segera singkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana mereka tahu untung nasib mereka tidak lagi akan terpilih sebagai calon. Mungkin. Kerana mereka sudah tidak ada keyakinan sebab belang mereka sudah diketahui oleh pimpinan tertinggi Majlis Tinggi UMNO. Bila ini akan berlaku, sebab itu mesti ada pemilihan parti. Kalau tak buat pilihan parti, UMNO akan diharamkan. Ini salah Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi nak bawa UMNO kerjasama dengan PKR. UMNO nak kerjasama dengan DAP. Now, mana dia? No Anwar Ibrahim, no DAP. Mana dia? Saya dah cakap kan. Sebab itu saya ingin menyantuni apa kenyataan saudara Muhammad Azmi Mat Ali. Dia hantar pada saya. Dia kata, gunalah slogan apapun untuk merasionalkan cara asalkan matlamat mereka tercapai. Orang lain bukan kuda kayu, bukan buta mata, tak nampak, telinga kita bukan tuli, tapi kita masih mampu untuk mengesan bisikan-bisikan mereka yang tidak menggunakan akal fikiran, tapi mereka ligat berpolitik. Sekarang pisang bukan saja dah berbuah 2 kali, dah berkali-kali pisang berbuah. Apakah besar kemungkinan Datuk Ismail Sabri tidak akan ditopper sebagai Perdana Menteri? Ni kita bersidang ni sampai 17 hari bulan. Dalam 17 hari bulan ini mesti perbahasan apa semua. Sebelum tuanku berangkat bercuti, apa nak jadi negara kita ni bila persidangan parlimen? Besok akan bermula parlimen bersidang. Saya menjangkakan sebab ada 4-5 rang undang-undang akan dibawa, cuba nak dibahaskan. Dan persidangan kali ini sebagaimana titah tuanku juga penting sebab kerajaan harus mengemukakan kepada parlimen tentang perancangan pembangunan rancangan Malaysia ke-12 yang tersangkut, yang terhenti sekian lama. Jadi kerajaan memerlukan kelulusan di parlimen untuk menggunakan wang. Nak cari wang di mana? Perbahasan besok, mulai besok tu memang panas sepanas-panasnya. Dan saya tak tahulah bagaimana cara hawa itu. Saya tidak yakin sebab dari segi kenyataan Anthony Loke, kenyataan Datuk Salihuddin Ayub, dia kata kita bukan bersama dengan kerajaan. Walaupun ketua pembangkang levelnya dianggap sebagai menteri, tetapi dia bukan menteri dalam kerajaan. Ini kan sekarang ni saudara,
suasana politik dengan termeterainya tadi satu persefahaman antara Datuk Seri Anwar Ibrahim, antara Lim Guan Eng bersama dengan Mat Sabu, Tuan Haji Mat Sabu. Saya tak tahu dia sign dengan siapa. Kalau dia menandatangani itu bagi pihak kerajaan Malaysia, okey. Sebab hari ini Perdana Menteri lah Datuk Ismail Sabri. Tetapi kalau nak dikatakan sebagai daripada UMNO, ini sudah menyalahi. Dari segi parti dah salah. Sepatutnya beliau kena bawa, dan Datuk Ismail Sabri sebagai ahli UMNO, dia kena bertanggungjawab untuk memberi penjelasan kepada pimpinan Majlis Tinggi UMNO dalam mesyuarat yang akan datang. Saya tak tahu. Jadi dalam keadaan sekarang, apakah nak diubah balik? Sebab ketetapan UMNO, no DAP, no Anwar, no PBM. Sekarang ni, sebab itu persoalan saya, siapa yang munafik sekarang ni? Selama ini kamu tuduh Zaid Hamidi, kamu tuduh Datuk Najib, kamu tuduh orang tu, tuduh orang ni. Habis dengan Datuk Mat Hassan sekali terpalit. Tapi sekarang ni siapa? Saya tengok semalam dalam perbincangan tu, antara yang hadir dalam perbincangan itu, Hamzah Zainuddin bagi pihak parti Berbim Bersatu. Kemudian Anwar Musa. Apa stature dia? Kalau dia kata dia pihak kerajaan, okeylah, sebab dia ketua sebagai Menteri Penerangan. Tapi kalau nak kata sebagai UMNO, dia bukan pun jawatan kuasa, bukan ahli Majlis Tinggi UMNO pun. Nak kata, saya tak tahu siapa. Ini sebab itu saya katakan bahawa perjanjian yang persefahaman ditandatangani petang tadi adalah satu yang cacat merbak, yang kita tak tahu ke mana. Dan apakah dengan persetujuan yang dicapai petang tadi boleh benar-benar menyelesaikan masalah COVID-19. Tapi kalaulah mereka semua bersetuju, Tuanku minta semua parti, bukan hanya terpulang pada 3 parti saja. Tuanku minta semua ada di Parlimen bersatu hati untuk menyelesaikan masalah COVID dan menangani masalah ekonomi negara. Selepas itu nak berperang, nak berpilihan raya, jalan balik. Sebab itu Tuanku kata, nak jawab, jawablah tahun depan. Itu dalam baik Tuanku menyindir ada di Parlimen. Kita jumpa lagi besok, kita ulas apa nak berlaku malam besok, hari besok, persidangan Parlimen, pintu Parlimen terbuka, perbahasan akan bermula. Kita akan ulas malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.